وله إلى قيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua sihat? Alhamdulillah Ustaz. Oh, Ustaz nampak ceria lah malam ni. Fresh. Seronok mendengar pelbagai cerita, seronok. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada malam ini. Saya melalukan siapa yang kedatangan yang baru bersama-sama dengan kita pada malam ini ke kelas tadabbur dan tilawah dan tadabbur kita. Kita masih lagi berada pada ayat yang ke 21. Ayat ke 21. Tak habis lagi 21. Tak habis lagi 21. InsyaAllah kita cuba menghabiskan ayat ni pada minggu ini insya-Allah. Ingat hari ni 22. Kita dah dua sesi bersama dengan ayat ni. Alhamdulillah, saya kira mudah-mudahan ada manfaat dapat kita ambil daripada ayat 21 ini. Kita dah dua sesi bersama-sama dengannya. Minggu ini minggu yang ketiga. Baik, sebelum kita mula, kita nak baca dulu ayat ke-21 ini sekali lagi. Surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, muka surat 548. Kita nak baca ayat yang ke-21. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Terjemahan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, berpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Baik. Kita nak melihat pada bahagian iaitulah dua perkara yang akan terjadi kepada gunung apabila diturunkan, jika diturunkan Al-Quran kepadanya, iaitulah menjadi khasyi'an dan juga mutasaddian. Apa maksud khasyi'an? Dia tunduk. 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 Khasyi'an letakkan Takut. Khusyuk takut. Tunduk khusyuk. sebab takut. Baik. Tunduk. Khasyi'an, dalam khasyi'an dia ada tunduk. Dia ada rendah diri. Dalam khasyi'an terkandung makna penghinaan. Dalam khasyi'an dia ada
tunduk dengan rasa takut. Ini semua ada dalam khasyian. Dan rendah diri Ustaz kata tadi. Rendah diri. Tunduk, rendah diri, penghinaan dan juga tunduk itu dengan rasa takut. Baik. Satu lagi adalah mutasaddian. Mutasaddian dalam terjemahan diletakkan pecah belah. Pecah belah. Terpecah belah. Baik, maka ini dua kesan bila Quran itu diturunkan ke atas jabal, itu diturunkan ke atas gunung. Baik. Kenapa dia jadi khasyian dan juga mutasaddian? Kerana min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Baik. Pada sesi yang lepas, Saudara Nurul ada bertanya mengenai khasyatillah, kan khasyah yang terjemahannya adalah takut. Juga satu lagi, apa perkataan takut yang kita dah ambil sebelum? Khawfa. Khauf. Dia khauf dari atas khauf. Jadi khuf. Kalau jadi khuf dia jadi lain pula kan. Dia khauf kan, al-khauf. Jadi semakin kulit tu. Baik, apa kita dah sebutkan apa beza khauf dan juga khasyah? Kalau tengok kat sini khasyah takut juga. Kedua-duanya dalam Al-Quran terjemahan diletakkan terjemahannya adalah takut. Cuma pasti ada beza antara khauf dan juga khasyah. Apakah perbezaan? Kita ada khauf. Mungkin satu untuk gunung, satu untuk manusia. Untuk gunung apa? Untuk gunung khasyah. Untuk manusia khauf. Kedua-dua ini kalau kita lihat dalam terjemahan kita sama terjemahannya. Sama ada khauf ataupun khasyah, terjemahan kita letakkan maknanya adalah takut. Baik. Saya tak pernah sebutkan, saya pernah sebutkan sebelum ni. Tak apa. Baik, khauf dan juga khasyah. Ini kita cerita tentang khauf dulu. Kita cerita tentang khauf. Khauf dia adalah perasaan takut. Memang takutlah. Kedua-duanya perasaan takut. Yang dirasai dengan ilmu atau tanpa ilmu. Perasaan takut yang dirasai dengan ilmu atau tanpa ilmu. Ke bawah. Perasaan khauf juga adalah perasaan takut kepada sesuatu yang tidak pasti. Itu khauf. Semua ada ke lagi? Oh ada. Sebab senyap je, risau juga saya.
Saya takut alih-alih je saya terkeluar. Hilang tu risau tu. Baik. Yang khusyuk ni Ustaz. Okey, baik. Khusyuk. Tengah khasyian. Khusyian. Baik. Khasyah adalah perasaan takut juga, tapi perasaan takut yang dirasai dengan Siapa yang nak bercakap, unmute lah. okey. Iaitu dia benar-benar kenal apa yang ditakuti. Itu. Khasyah adalah takut kerana kehebatan ditakuti, bukan kerana kelemahan diri. Takut kerana kehebatan yang ditakuti. Tak faham Ustaz. Takut kerana kehebatan orang yang ditakuti. Tak dengar Ustaz. Ustaz Ahmad. Bukan sekejap lagi kita Hurai. Kita hurai. kupas. Kita kan. Kupas. Perasaan takut. Dirasai. Takut sebab tak tahu. Dengan ilmu atau tanpa ilmu. Takut kerana kehebatan orang yang ditakuti, bukan kerana kemampuan diri. Dengan ilmu atau tanpa ilmu. Itulah yang nombor 2 tu memang apply tu gunung lah. Gunung kan dia tak lemah. Kuat. Perasaan Betul tak? Takut kerana kehebatan orang yang ditakuti. Dia takut ke Allah. Tapi dia tak lemah. Dia kuat. Tapi hancur juga. kepada sesuatu. Ya. Pada sesuatu yang tidak pasti. Ustaz senyap aja. Ustaz senyap aja. Putus tu kot. Saya pula yang khusyuk. Khusyuk. Khasyah. Okey, baik. Baik, khauf dan khasyah. Ini dua perkataan yang kita banyak jumpa dalam Al-Quran. Pertama, kita nak lihat perkataan khauf. Perkataan khauf. Tulisan Arab dia juga. Yang dirasai. Dirasai dengan ilmu. Kita ada khauf. Satu lagi adalah Benar-benar kenal apa. Tak boleh copy paste ya. tulisan Arab dia. Kenal apa yang Adalah khasyah. yang ditakuti itu. Baik, satu khauf, satu lagi khasyah. Baik, khauf adalah pertama, perasaan takut yang dirasai dengan ilmu ataupun tanpa ilmu. Maksudnya apa? Seseorang yang dia takutkan sesuatu, sama ada dia takut itu kerana dia tahu benda tu menakutkan ataupun benda tu hebat, ataupun dia tak tahu pun benda tu apa tapi dia takut. Macam tu. Kan? Contoh macam orang yang takut dengan hantu. Kan? Kita takut dengan hantu. Kan dia bukan pernah tengok pun hantu. Kan dia cuma pernah apa? Pernah dengar cerita je, kan. Kadang tu orang kata je kau jangan pergi kat sana, kan. Tempat tu kerah, tempat tu berhantu, tu dia takut. Kan. Padahal dia tak tahu pun apa-apa kat situ, kan. Dia tak ada ilmu tentang tu. Tapi dia takut. Masa itu dinamakan khauf. Perasaan yang datang, perasaan takut yang dirasai, sama ada dia rasa tu kerana dia tahu benda tu menakutkan ataupun dia tak tahu pun, kan. Orang cerita-cerita kat dia dengar je cakap dia tak experience betul-betul benda tu sebenarnya menakutkan. Baik, maka khauf dia adalah perasaan takut yang umum yang ada pada semua manusia. Dan ia perasaan takut yang
berada pada level yang bawah lah. Kan? Sebab tu dia umum pada semua kita. Baik, perasaan khauf juga dia membawa erti perasaan takut kepada sesuatu yang tidak pasti. Sebab itu dalam Quran kita selalu dengar Allah kata kan, wala khaufun alaihim wala hum Walahum yahzanun. yahzanun. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Selalu dengar Allah. Kan Allah sebut khauf kan, tidak ada ketakutan kepada mereka dan juga mereka tidak bersedih. Kan maksudnya apa? Khauf tu apa? Kan? Dia tidak takut kepada masa depan dia. Masa depan, sesuatu yang dia tak pasti. Maka orang yang Allah pelihara dia, orang beriman dan beramal soleh, Allah kata dia tak takut dengan masa depan. Sesuatu yang dia tak pasti, dia tak tahu apa jadi nanti. Kan? Masa depan dia macam mana? Dan dia tak takut. Sebab apa? Sebab dia ada Allah. Maka khauf dia adalah perasaan takut kepada sesuatu yang dia tak pasti. Tak pasti. Baik. Kadang takut kenapa? Tak tahulah kan. Perasaan rasa macam takut kan. Takut dengan masa depan. Bimbangkan apa? Kadang ada orang bimbang kan, nanti apa anak dia, cucu dia kan, macam mana anak cucu dia nanti, kehidupan sekarang ekonomi dia susah, takut lagi masa depan itu macam mana lagi kan. So dia takut pada sesuatu yang tak pasti. Itu dinamakan khauf. Adapun khasyah, dia perasaan takut yang dirasai dengan ilmu. Iaitu dia benar-benar kenal apa yang ditakuti itu. Yang kedua, takut kerana kehebatan orang yang ditakuti, bukan kerana kelemahan diri. Maksudnya apa? Kadang kita takut pada sesuatu bukan kerana bukan kenapa, sebab kita ni lemah. Kan? Kita ni lemah, macam kena bully kan, dia takut. Bukan, dia takut sebab apa? Sebab dia lemah, dia tak boleh nak melawan. Cuba kalau dia boleh melawan, dia tak takutlah. Kan, sebab dia lemah, dia tak boleh nak melawan, jadi dia takut, dia bersembunyi. Tapi khasyah, dia takut bukan kerana diri dia lemah. Dia ada kekuatan, dia ada kehebatan, tapi dia takut kerana orang yang ditakuti itu lagi hebat daripada dia. Dia kenal kehebatan orang tu. Jadi walaupun dia hebat, dia tahu ini memang jauh lagi hebat daripada aku ni, memang tak boleh lawan. Memang tak boleh lawan. Maka takut dia bukan kerana diri dia lemah, kan? Kadang orang takut kerana dia, tapi khasyah dia takut bukan kerana diri dia lemah, tapi kerana dia tahu, dia kenal kehebatan orang yang ditakuti itu. Ustaz. Ya, saya. Ustaz, apakah khasyah ni ditujukan hanya kepada orang ataupun boleh tak ketakutan kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Itu yang ayat yang selalu kita dengar. Bila sebut tentang khasyah, ayat yang paling selalu kita dengar apa dia? Innama yakhshallah. Yakhshallah. Innama yakhshallaha min ibadihi apa dia? Tak tahu Ustaz teruskan. Baik. Okey, kalau tak tahu kita buka lah tengok. Surah yang ke-35 ayat ke-28. Surah 35 ayat 28. Saya yakin kita semua pernah dengar. Ulama. Masya-Allah. Surah 35 ayat 28 pada muka surat 437. Apa yang tahu itu? Haji Zainal. Haji Zainal. Haji Zainal. Haji Zainal, insya-Allah. Takutlah dekat Haji Zainal ni sebab dia hebat. Saya takut khauf ke khasyah? Khasyah. Khasyah. Baik. Surah 35 ayat 28 pada muka surat 437 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء
Ulama. Innallaha azizun ghafur. Innallaha azizul ghafur. Terjemahan. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Baik. Sekejap Ustaz, sekejap. Ada Okey. punduk dia. Okey. Faham. Yang ni orang-orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Baik. Sebab itu dalam ayat ni Takut melanggar Allah sebut innama yakhshallah. Digunakan perkataan Nama Yahsya. yakhsha. Yahsya. Yakhsha ni khasyah lah. Yahsya. Jadi khasyah tu. Ini dia punya khasyah ni dia punya noun dia, kata terbitan dia. Yakhshallah min ibadi. Sungguh yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Adalah dalam terjemahan dia tak apa je ya. Siapa ulama Ustaz? Orang berilmu. Ulama. Orang yang berilmu. Orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Kan dia letak orang-orang yang mengetahui keesaan dan kebesaran Allah. Dia letak dalam terjemahan yang ada di skrin, dia letakkan orang-orang yang berilmu. Berilmu. Kalau terjemahan orang yang berilmu, saya kira lebih baik kan berbanding kalau diletakkan ulama. Sebab apa lebih baik terjemahan orang yang berilmu berbanding ulama? Sebab kalau kita letakkan sesungguhnya takut kepada Allah itu adalah para ulama, maka kita berasa ya Allah jauhnya aku nak menyampai ke tahap itu. Kan? Nak menyampai ke tahap ulama tu jauh tak rasa? Jauh. Jauh. Kan? Sedangkan ulama tu maksudnya orang-orang yang berilmu, yang tinggi ilmu dia. Kan? Maka dia tidaklah mesti kan dah sampai tahap ulama kan barulah nak jadi orang yang dapat khasyah tu tak. Kan kalau tak kita akan rasakan jauhnya perjalanan kita nak sampai kepada khasyatullah ataupun takut kepada Allah ni nak kena sampai jadi ulama dulu. Kan? Maka al-ulama terjemahannya ialah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Okay, baik. Kalau kita lihat, ni ayat 28 kan. Ayat yang ke-27 saya bacakan terjemahannya. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit? Cerita tentang hujan. Baik. Lalu kami keluarkan air hujan itu buah-buahan. Cerita tentang lepas hujan, daripada hujan itu keluar buah-buahan. Yang berlainan jenis dan rupanya. Dan di antara gunung-gunung, cerita gunung-gunung pula, ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya. Dan ada juga yang hitam legam. Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak. Ada yang berlainan jenis dan warnanya. Baik. Ayat 27 dan awal ayat 28 itu dicerita tentang apa? Dia cerita tentang apa yang berada di bumi. Betul tak? Hujan, buah-buahan, gunung-gunung. 27 di langit kan? Menurunkan hujan. Ada sebut tentang langit yang turun padanya hujan. Ada cerita tentang manusia, ada cerita tentang binatang yang melata, juga binatang ternak yang berlainan jenis dan juga warnanya. Tiba-tiba je Allah sebut sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Adalah para ulama. Maksudnya apa? Yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, yang bukan je maksudnya orang yang berilmu tu, yang para ulama tu yang belajar agama sampai master PhD sampai ke Timur Tengah, tak. Tetapi orang-orang yang dia memberi perhatian kepada apa yang ada di sekeliling dia. Kepada penciptaan yang ada di sekeliling dia. Ustaz, nak tanya Ya, sikit. Silakan.
Tapi itu semua yang bernyawa kan, yang hidup kan. Tapi gunung pula, kenapa gunung pun takut juga? Baik, kerana gunung pun adalah makhluk, cuma dia hidup dengan cara dia. Dia hidup dengan cara dia. Oh. Dan dia bukannya mati. Tapi dia tak ada ilmu kan? Dia kusyuk Ya. duduk. Ya. Yang takut sini, yang apa? Ulama yang berilmu kan? Betul. Yang Macam mana nak kait mendapatkan dia? yang mendapatkan khasyah itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Daripada ilmu itu, baik, dengan ilmu, apa hasil daripada ilmu? Kita dapat tahu sesuatu itu betul dan juga salah. Betul tak? Betul. Benar. Benar dan batil. Itulah saya cuba fikirkan macam mana gunung ada ilmu ya. Baik. Dengan ilmu kita dapat bezakan hak dan juga batil, kita dapat bezakan betul dan juga salah. Maksudnya apa? Dengan ilmu kita akan sedar sesuatu itu betul dan kita akan sedar sesuatu itu salah. Kan? Kenapa kadang orang dia contohnya lah kita cerita tentang perbezaan budaya kan. Kita pergi negara orang putih kan, contohnya lah kan, dia tengok kita makan guna tangan, dia rasa pelik tak? Pelik tengok kita makan guna tangan. Kita pergi rumah dia makan guna tangan macam biasa je, kita tak rasa apa-apa kan. Sebab apa? Kita tak sedar, kita tak ada ilmu tentang budaya mereka. Maka sebab itu kita tak sedar, kita tak aware apa yang kita buat tu kena ke tak dengan budaya mereka ni kan. Baik, maka dengan ilmu seorang itu akan sedar perbuatan dia betul ataupun salah. Ilmu dia akan membawa kepada kesedaran. Baik, cerita tentang gunung, macam mana dia boleh menjadi khasyian dan juga mutasaddian, macam mana dia boleh jadi khusyuk dan juga takut. Kerana khasyah, Allah sebut tentang khasyah, Allah tak sebut tentang khauf, khasyah. Maka khasyah ini adalah takut yang berdasarkan dengan ilmu. Dan dia sedar zat yang ditakuti itu maha hebat. Bukan kerana diri dia lemah, diri dia hebat dan juga ada kekuatan, tapi dia tahu zat yang ditakuti itu jauh lebih hebat dan lebih kuat daripada dia. Macam mana gunung boleh tahu? Lah, dia tak ada ilmu pun. Baik. Pening sedikit. Baik. Kerana gunung itu dia hanya sedar satu perkara sahaja. Dia itu adalah makhluk dan dia adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu sahaja perkara yang dia sedar. Bila seorang itu dia sedar dia adalah hamba, ada tak dia rasa nak sombong, ada tak dia rasa nak ego, ada tak dia rasa dia itu hebat? Takkan ada. Cukup dengan satu perkara sahaja, kesedaran yang dia sedar bahawa dia itu adalah seorang hamba. Dia itu adalah makhluk. Cukup untuk membawa dia kepada apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Masalah yang dihadapi oleh manusia ialah dia banyak membawa kepada diri dia, self-centered, semua diri dia. Kan? Apa yang saya ada hari ini kenapa? Kerana saya punya usaha. Saya belajar penat-penat siang malam, saya usaha, saya kerja dan sebagainya, saya dapat. Kenapa saya ada ni? Sebab saya buat, sebab saya beli, sebab saya kan, dia rasa dia kan? Maka dia tak rasa kehambaan yang ada dan juga nilai makhluk yang ada dalam diri dia. Maka susah nak timbul khasyatullah, takut kepada Allah. Para ulama ataupun orang yang berilmu, macam mana boleh dia timbul khasyatullah ataupun takut kepada Allah? Kerana daripada ilmu yang dia belajar. Kan kita makin kita belajar sekarang ni kan tentang Quran, kita makin rasa kita tahu ke makin rasa tak tahu? Tahu lebih sikit lah. Tahu lebih sikit. Baik, dari sudut amalan kita. Kita rasa kita sebenarnya banyak benda yang tak buat ke, atau kita rasa banyak dah benda yang aku dah buat ni. Banyak tak buat. Tak buat. Kita banyak sedar rupanya banyak lagi perkara kita tak buat, banyak lagi kesilapan yang sedang kita buat. Tapi bila kita sedar semua tu, setelah kita ada ilmu. Setelah kita ada ilmu, setelah kita belajar. Maka dengan ilmu, dengan belajar itu akan membawa kepada khasyatullah, kerana dia sedar
perkara yang dulu dia tak sedar. Cuba kita bayangkan kita yang dulu-dulu kan, tak teringin pun rasa nak baca Quran, tak teringin pun rasa, tak ada pun rasa nak kena faham Quran, tak ada rasa pun takut nanti kalau Allah tanya dengan amanah ni aku nak jawab apa kan. Kalau Allah tanya dengan kerosakan yang aku dah buat pada diri aku, pada keluarga aku, pada keturunan aku, nanti aku nak jawab apa kan. Kita takkan sedar tentang itu kalau kita tak ada belajar. ilmu. Maka tak ada ilmu, maka tak datanglah khasyatullah, takut kepada Allah SWT itu. Walaupun orang yang diilmu, tingkatan dia dengan orang lain tinggi kan, tingkatan dia di sisi Allah, bahkan di sisi manusia pun dia dimuliakan. Tapi kalau kita lihat orang yang para ulama tu lagi tinggi ilmu dia, kita tengok dia lagilah punya apa, tunduk, rendah diri dia tu lagi rendah tinggi. Rendah diri dia tu lagi tawaduk. tawaduk. Sebab apa? Ilmu dia tu buatkan dia jadi macam tu. Ada pun orang yang kadang baru je mula belajar, dah terus dah kan. Tergesa-gesa nak mengajar, terus salahkan sana dan juga sini kan. Maka dia datang dengan ilmu. Dengan ilmu tu dia akan bawa kepada kesedaran. Dan kesedaran inilah yang ada pada al-jibal, pada gunung. Bukit. Sedar bahawa dia adalah makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia tahu walaupun dia hebat, dia tetap tahu Allah itu satu zat yang jauh lebih hebat daripada dia. Baik. Bukan dia takutkan Quran ni Ustaz. Takut amanah tu. Baik, dengan Al-Quran, dia takutkan amanah yang dia kena bawa. Kenapa? Kerana kan kita dah sebut ayat yang inna aradnal amanah tu kan. Apa ayat selepas tu? Ayat selepas tu kan liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat. Supaya dengan amanah tu nanti manusia akan terbahagi kepada dua, iaitu golongan munafik, golongan musyrik, dan juga golongan orang yang beriman. Maka ini nanti pembahagian manusia dengan Al-Quran nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jibal ataupun gunung sedar mengenai apa? Tanggungjawab itu, amanah yang dia nak kena bawa itu. Maka dia tahu amanah yang dia bawa itu bukan satu amanah yang ringan. Dia kena bawa dengan nilai kehambaan. Kerana amanah, kalau kita cerita tentang Quran ini kan, ada je orang yang Allah berikan kepada dia ilmu mengenai agama, bahkan mengenai Al-Quran, tetapi pertama tak nampak pun nilai Al-Quran pada diri dia. Yang kedua, cakapnya itu tak serupa cakap Quran kan, cakapnya cakap yang sombong. Itu telah terjadi kepada Qarun, yang Allah berikan kepada dia ilmu, lalu dengan ilmu itu menjadikan dia lebih sombong, bukan menjadikan dia lebih tunduk. Baik. Baik. Maka itu yang ada pada gunung. Dia sedar akan amanah yang Allah berikan ini. Dan amanah ini, iaitu amanah Al-Quran yang Allah berikan ini, Allah sebutkan kepada kita juga amanah-amanah lain agar kita tidak mengkhianati amanah ini. Kan? Kita lihat surah yang ke... Kejap Ustaz. Tak boleh kita buat kesimpulan yang khosyah ni untuk gunung, yang Kaufa ni untuk manusia. Tak boleh ya? Kalau nampak yang nombor 2 tu memang layak pada gunung. Gunung pun dia tahu ilmu yang dia Tuhan buat. Jadi dia benar-benar kenal dan dia takut. So kalau yang atas tu memanglah kita lah yang applicable, memang kita tak ada ilmu sangat. Rasa dia semua tertampak ilmu. Betul. Pada yang satu yang tak pasti kan. Betul. Tak boleh ya? Tak boleh. Dalam konteks ayat dia lah. Kalau dalam konteks ayat dia gunakan golongan khasyah ini, manusia juga boleh sampai juga pada tahap itu. Manusia boleh sampai. Oh ya. Manusia boleh sampai. Tapi manusia yang apa nama dia? Wali Allah lah. Wali Allah. Tinggi wali Allah. So kalau wali Allah rasanya kita boleh sampai tak? Nabi-nabi lah dengan wali Allah lah. Ilmu dengan ilmu. Para rasul
Ayat tadi itulah Ustaz yang ulama tadi. Asyam. Baik tadi kalau ulama itu dah tengok. Baik, kita lihat surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 48 dan juga ayat 49. Muka surat 326. 326 surah Al-Anbiya surah 21 ayat 48 49. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Terjemahan. Tak dengar suara Haji Yaya ni. Haji Yaya. Haji Yaya mute. Zainun boleh tolong baca tu. Ada Haji Yaya ada. Haji Yaya dah hadir. Dah. Silakan Haji Yaya. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, yakni kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang takut azabnya, orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Baik. Allah sebut tentang ayat 49, satu sifat manusia iaitu orang yang yakhshawna rabbahum. Mereka khasyah. Mereka takut yang khasyah, bukan takut yang khauf. Ini cerita tentang manusia, kan? Betul tak? Orang-orang yang Ya. iaitu mereka, orang-orang yang lah, kan? Orang-orang yang ini kalau dah belajar BAQ ada tanda ni, ya di awal perkataan, wawu beri atas akhir perkataan. Maksudnya ramai kan? Orang-orang yang. Jadi orang-orang yang ditakut kepada Allah dan dengan hari kiamat mereka musyfikun, sangat berhati-hati. Baik, siapakah mereka ini? Tengok sebelum itu. Dia adalah Musa Harun pengikut dia. sebelum tu. Kat skrin tu saya gariskan dah. Mana tu? Lil Muttaqin. Orang-orang yang mahu bertakwa. Orang bertakwa. Maka Allah kata, Allah bagi kepada Musa dan Harun kitab Taurat untuk membezakan benar dan salah dan menjadi cahaya yang menerangi serta mengandungi pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang mahu bertakwa. Dan Allah sebut apakah antara ciri orang yang bertakwa? Allah sebut allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu orang yang dia khasyah kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka. Kita boleh capai tak tahap khasyah ni? Kalau kita berusaha, boleh. Kita tingkatkan kita punya takwa, insya-Allah khasyah itu adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Maka khasyah dia tidak khusus kepada gunung, kan, dia boleh didapati oleh manusia. Dia satu perkara yang possible, bukan yang impossible. Cuma apa yang kita kena lakukan, kita kena berusaha. Berusaha menjadi orang yang berilmu. Daripada ilmu membawa kepada takwa. Kan kita tingkatkan iman kita dengan ilmu untuk pergi ke tahap takwa. Maka insya-Allah khasyah akan datang dalam diri kita apabila kita ada ilmu mengenai sesuatu perkara itu. Bila seorang itu dia kenal kepada Allah, dia bukan saja yakhshawna rabbahum, dia bukan saja takut kepada Tuhan dia, tapi dia yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut kepada Tuhan dia dalam keadaan orang tak nampak dia dan dia tak nampak Tuhan. Itu tinggi tu. Itu satu. Dan macam mana boleh nak takut kepada Tuhan yakin ketika orang tak nampak
Itu semua hanya boleh dicapai dengan pada orang yang berilmu. Dia tahu walaupun orang tak ada, dia tahu Allah itu Ada. ada. Itu yang dirasai oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Bila digoda, dia kata apa? Qala ma'azallah. Aku berlindung dengan Allah. Kenapa? Dia tahu Allah khasyah. ada. Sedangkan kalau dia buat, ada orang tahu tak? Orang tak tahu. Tapi khasyah dia bukan khauf, dia khasyah. Ciri-ciri abrar. Al-abrar. Ha. Dia ada ilmu. Dia ilmu itu yang membawa kesedaran yang akan mendatangkan khasyah. Takut. Apabila dia ajak berzina tapi dengan orang cantik lah. Tapi dia tanpa orang ramai dia tak nak. Tu ciri-ciri abrar lah tu. Betul. Bukan ajak orang ajak berzina je. Sekarang kan kadang macam-macam. Yelah, tu example Bila sebab depan Yusuf orang, tadi. takut. Sebab Ustaz Betul. sebut Yusuf tadi. Betul. Kalau orang yang depan-depan orang buat kesalahan yang kecil pun dia takut, kan? Belakang orang lagilah dia akan tak takut. Kalau belakang orang ni tak takut belakang tak Ustaz. takut nak buat. Itulah masalah dia, kerana yang ada adalah khauf yang bukannya khasyah. Itu beza. Macam tu ya. Kerana tidak ada ilmu, tak kenal kepada Tuhan. Sebab itu kalau orang dia sedar dia makhluk, dia hamba, selesai. Kenapa? Kalau dia sedar dia ada Tuhan, so dia tahu Tuhan tu Tuhan yang maha kuasa. Bukannya tak boleh nampak kalau dia berada di tengah-tengah gunung, sedangkan Allah sebut dalam Quran tentang kehebatan diri dia. Kan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah kata tak gugur satu daun yang berada di hutan yang gelap gelita, juga tidak tumbuh satu biji benih, sama ada dia kering ataupun dia basah, melainkan itu semua berada dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sehelai daun yang gugur, rupun Allah tahu. Apatah lagi maksiat yang dilakukan oleh manusia duduk dalam rumah dia, lagilah mudah untuk Allah nak tahu. Tapi kesedaran itu datang dengan ilmu. Datang dengan ilmu. Baik, maka ini dia beza antara khauf dan juga khasyah. Khasyah ini yang ada pada al-jibal. Kesedaran bahawa dia adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada amanah yang dia nak kena jalankan. Kalau dipikulkan Al-Quran kepada dia, lalu dia tidak sanggup memikul amanah itu, tetapi telah dipikullah dia oleh manusia. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perbandingan, misal kami kemukakan kepadamu wahai umat manusia supaya mereka memikirkan. Baik. Ustaz memikirkan pasal apa, Ustaz? Saya memikirkan pasal apa? Baik, pasal Quran. Saya memikirkan tentang nak saya nak membawa, tadi saya dah menjawab soalan apa sebenarnya kan, cuma saya nak bertanya juga soalan ni. Bagaimana kita nak menjadi orang yang mampu berfikir? Bagaimana hendak menjadi orang yang mampu berfikir? Mesti berilmu lah. Cari ilmu. Baik. Saya sebut je lah soalan tu, tulislah. Bagaimana nak menjadi orang yang mampu berfikir? Yang jawapan dia yang diberi oleh Haji Zaidul sangat tepat. Kan? Sangat tepat. Baik. Kita lihat surah yang ke-29, ayat ke-43. Surah ke-29, ayat 43 pada muka surat 401. Muka surat 401. Surat Al-Ankabut. 43. Ayat Page 401. 401. 401. Ayat 43 surah 9. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas.
Watilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa ma Wama ya'qiluha ya'qiluha illal alim. Terjemahan. Haji Ayah ke mana ni? Unmute Haji Ayah, dia makan kot. Ada. Dah Ada. saya ingat saya ni saya kena auto mute ni. Mungkin. Dia auto lah saya ingat. Mungkin lah kot. Dia saja nak test Haji Ayah tu. Itulah. Ayat 43 pendek ya tu. Baik, ayat 43. Bab 3. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Baik. Nah, nampak macam ada tak bahagian ayat yang sama dengan ayat yang kita sedang bincangkan? Banding itu kami kemukakan kepada umat manusia dan hanya orang yang berilmu yang dapat memahami. Dalam teks Arabnya, ada tak sama? Bab 3. Amsal tu adalah amsal ni. Amsal Ayat misal. 21. Wa tilkal amsalu. Amsal. Nadribuha. Kamsa. Sampai bahagian mana yang sama? Itulah. Tapi kita kena tengok kat atas tu dan itulah tu Oh. innallaha ya'lamu ma Oh ni ya'lamu. ada watilkal amsalu Baik, ayat linnas. 43 ini kan dengan ayat 21 dia sama pada wa tilkal Al amsal. amsal nadribu linnas. Nadribuha linnas. Itu semua sama. Beza belakang. Ayat 21 Oh. la'allahum yatafakkarun. Ayat yang ini wa ma yaqiluha Nikluha illa illal alimun. Maka Allah kata inilah misal pemisalan yang kami bawakan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, Dan mudah-mudahan tidak mereka memahaminya. berfikir. Dan Berfikir. dalam ayat ini dan tidak dapat berfikir kecuali orang yang Memahami. Berilmu. kalau kita berilmu. gabungkan dapat tak maklumat tu, lengkap tak maklumat tu. Lengkap. Macam mana nak menjadi orang yang berfikir? Allah kata wa ma yaqiluha illal alim. Tak Ada boleh ilmu nak lah. berfikir mempunyai akal tu kecuali al-alimun, orang yang Al-alim. orang yang Berilmu. berilmu sahaja. Ya. Jadi orang yang dia nak sedar, dia Al-alimun. nak memerhati. Kan? Maka ayat ni dia menjawab antara satu sama yang lain. Bagaimana nak menjadi orang yang mampu berfikir? Tidak ada jalan lain, iaitulah menjadi al-alimun. Al-alimun. Menjadi orang-orang yang Berilmu. berilmu. Kan? Bukan sampai nak jadi ulama. Kena jadi orang yang berilmu. Kalau simpan sampai nak jadi ulama, pakat kita semua Jauh tak sangat. jauh sangatlah kita kan. Dan hanya orang ulama saja boleh, tak orang yang berilmu. So Ini ayat nampak- ada ayat suruhan dah ni Ustaz. Sabar no. Yalah dia suruh you berfikir cari ilmu. Baik, juga kalau kita lihat dalam ayat penghujung surah Al-Isra. Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 107 hingga ayat 109. Ayat 107 hingga ayat 109. Muka surat apa ya? Muka surat 293. Maaf. Muka surat 293. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi Minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Qul Aminu bihi la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Innal ladzina utul ilma min qablihi yutla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula.
ويقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان كان وعد ربنا لمفعولا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويزيدهم خشوعا. Terjemahan. Katakanlah Muhammad, Eh? 107 ke Ustaz ya? Betul, betul, betul. 107 sampai 109. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, yakni Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. 108, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. 109, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Baik. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka bertambah-tambah Khusyuk. khusyuk. Baik, semua ini ayat 109, ayat 108. Juga ayat 107 bermula yakhiruna lil azqani sujada. Orang-orang yang bila dibacakan kepada mereka ayat Tuhan mereka, dia terus sujud. Dia memuji Tuhan dia. Dia menangis dan bertambah khusyuk. Itu semua didapati oleh siapa? Orang yang berilmu lah. Masya Allah. Innal ladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu Pengetahuan sebelumnya. Maka keywordnya adalah Berilmu. untuk nak mendapatkan tadi khasyah, yang ini untuk nak mendapatkan Khusyuk. 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 Mendapatkan khusyuk. Baik. Kita tak tahu ya. Main Maka- dengar khusyah takut aja. Maknanya definasi dia tadi betul lah tu. Ya, Boleh. Kan yang Ustaz buat tadi dua-dua ni qaf dengan khusyah. Khusyuk. Baik. Maka bagaimana seseorang itu mampu untuk berfikir? Dia kena ada apa tadi? Ilmu. Mampu berfikir. Dia kena ada ilmu. Baik. Daripada ilmu inilah yang akan memberi kesan kepada seseorang itu. Apa kesan yang akan ada pada seseorang Syuk. itu yang Allah Syuk. sebutkan pada ayat ini? Khusyuk, Kesannya takut, adalah takwa. ilmu itu akan buatkan seseorang itu tunduk dan merendah diri. Baik. Ilmu itu juga akan membuatkan orang itu menjadi mutasaddi'. Ini dalam ayat ini juga. Tasadian ya. Mutasaddi'an tadi itu. Mutasaddi'an. Yang terjemahannya apa dia? Pecah belah. Pecah belah. Kan? Ya belah. Itu untuk gunung dia akan jadi pecah belah. Kalau dengan manusia, apa yang ilmu itu akan buat? Mutasaddi' itu apa yang akan dipecah belahkan? Kotak fikiran. Dia Khusyuk akan lah, Ustaz. dia akan pecah belahkan hati manusia. Oh. Bukan maksudnya hati tu jadi hancur, tak. Dia akan pecah belahkan hati tu biar semua keegoan, semua kesombongan itu akan keluar. Dia tunduk Dia akan- lah. Bersihlah Ustaz. Membersihkan hati. Dia tak sombong lah jadinya. Dia akan jadi tak sombong. Kan? Gunung pecah belahnya itu dapat dilihat dengan fizikal. Manusia, ilmu itu dia akan lihat pada hati. Sebab Allah kata wa ma yaqiluha. Allah gunakan perkataan yaqiluha. Akal. Akal berada di mana?
Kepala. Otak. Kepala. Otak. Akal berada di otak. Setuju? Hati? Tak. Akal berada di hati apa hati. pula? Hati. Hati pula. Hati guna untuk apa? Fikir. Hati. Fikir pula. Dah tu. Habis saja. Memandang dengan hati, mendengar dengan hati. Apa lagi? Berfikir pun dengan Berfikir dengan hati. Baik, jadi Kalau otaknya guna yang akal, betulnya kat mana? kalau Apa? Jadi Agak otak yang betul-betulnya dekat mana? Hati. Hati. Hati pula. Tadi kata dekat Kepala. kepala. Akal tadi kan. Akal kata dekat kepala, dia dekat hati pula. Okey, last. Okey, akal ada dekat mana? Last, decide terakhir. Ada kat hati ke kat kepala? Kepala Ustaz. Kepala. Baik. Saya tak setuju. saya rasa di hati. Akal dia berada di hati. di hati. Akal berada di hati. Baik. Sebab itu Allah kata wama ya'qiluha, dan tidaklah dapat yang berakal itu kecuali orang yang berilmu. Ilmu itu mungkin kita dapat dari kita rasa dari kepala. Tapi semuanya proses dan semua maklumat itu ada di hati yang sebenarnya. Baik. Habis otak apa fungsi dia Ustaz? Baik, otak. Okay. Bila kita mendengar Al-Quran sebutkan mengenai hati itu berakal. Hati itu berfikir. Kita rasa macam pelik sebab yang berfikir adalah inilah kat dalam kepala otak lah. Otak. Baik. Sedangkan dalam Quran kata ayat yang pernah kita baca tentang neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Kulubun ke hati lah. Boleh nampak tak ayat tu? Tahu yang tu Allah je kata. kulubun. Neraka Jahannam. Lahum qulubun tentang neraka Jahannam tu. Baik, saya buka biar kita nampak surah yang ke-7 ayat 179. Surah 7 ayat 179. Kejap saya buka surat. Muka surat 174. Bukan. Bukan ayat ini. Sebentar. Lahum qulubun la yafqahu. Surah 22 ayat 46. 22. Surah 22 ayat 40. Baik. Muka surat 337. Muka surat 337. 337. Baik, surah Al-Hajj. Jaya boleh tolong bantu bacakan terjemahan? Boleh? Sekarang Ustaz. Baik, silakan. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati yakni akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ambil kau. Bulugul latif is. Hati pula yang melihat. Allah sebut lahum qulubun ya'qiluna biha, mereka ada hati yang dengan hati itu dalam terjemahan dia tulis memahami, tapi dalam bahasa Arab dia ya'qilun asalnya daripada aqala, iaitu ada kaitan dengan akal. Kan? Maksud dia akal itu berada di Hati. hati. Baik. Wah, siap dengan dalil lah. Baik, bila kita dengar ayat ini, kita mungkin macam rasa macam betul ke? Kan? Kita rasa macam betul ke? Kan? Yang macam ayat awalam yahdilahum tu, kam ahlakna
min kulu apa Min Qablihim. qablihim minal quruni Yamshuna yamshuna fi masakinihim tu. Afala Dia tengok. yasma'un dia suruh tengok dengan apa? Mendengar. Mata Tidakkah kau hati. mendengar? Padahal benda tu dah lama. Dia tak mendengar. Baik. Bila kita dengar yang macam ni, akal yang berfikir, kita rasa Dia macam semua. betul ke? Baik. Tapi nanti saya akan forwardkan di grup. Kajian yang dilakukan oleh seorang profesor yang daripada University of Hawaii, tak salah saya. Kan? Apa kajian yang dia buat? Dia kaji jantung manusia dan dia kata jantung manusia ni ada satu sel yang mengandungi memori. Yang memori dalam sel itu lebih kuat daripada sel otak. Dan kapasitinya lebih hebat daripada kapasiti otak. Kan otak kita tahu dia lebih hebat daripada komputer, betul tak? Memori dia. Okay. Maka sel yang di dalam jantung tu dia lebih hebat daripada sel otak. Kapasiti dia lebih hebat daripada kapasiti otak. Baik, kenapa dia mengkaji sampai tahap itu? Sebab mereka ada beberapa kes kan dia orang kan suka menderma organ. So, salah satu organ yang diterima adalah jantung. Baik. Dibawakan beberapa kes, kata ada satu kisah tu, ada satu kes tu seorang tu dia dapat jantung daripada orang lain, daripada seseorang. Kemudian dia elok hiduplah, jantung dia berfungsi. Kemudian apa yang terjadi? Dia yang dulunya perangainya elok, kan sebelum ada masalah jantung tu perangai dia elok, family dia kata. Lepas dia buat transplant, tukar jantung tu, jantung yang baru, dia jadi pemarah. Suka mencarut, suka cakap kasar, dia punya perbuatannya kasar. Kan? Bila dirujuk, rupa-rupanya empunya jantung yang dulu, itulah perangai dia, seorang yang pemarah dan seorang yang suka bercakap kata-kata yang kesat, suka cakap tak elok. Ayuh. Dia dapat daripada jantung. Satu kes lain dia dapat, seorang yang dia dapat jantung pada orang, dia elok, tapi dianya yang bila dapat jantung baru tu dia jadi kehidupan dia jadi macam tak berapa normal, dia menjadi orang yang kemurungan. Dia asyik rasa murung, asyik rasa down dan akhirnya dia bunuh diri. Bila disemak, rupa-rupanya jantung yang dia ambil tu, dia ambil daripada seorang, saya tak ingat lelaki ke perempuan, yang mati kerana bunuh diri juga. Sebab itu kajian-kajian. Ada kes juga dia buat, orang tu ambil jantung, kemudian dapat jantung tu dia sihat, dia nak pergi berterima kasih dengan keluarga yang dermakan dia jantung. Bila dia berjumpalah, dia ambil jantung seorang lelaki, dia pergi rumah family lelaki tu, dia nampak seorang wanita dan dia rasa macam kenal dengan wanita ni dan suka. Dan akhirnya dia berkahwin dengan wanita tersebut. Rupa-rupanya wanita tu adalah isteri dia. Balu kepada yang diambil jantung tu. Masya-Allah. Allah. Mereka buat kajian dan mereka dapati rupa-rupanya dalam jantung itu dia ada otak dia yang tersendiri. Dalam jantung ada otak dia yang tersendiri, yang dia simpan maklumat dan dia proses maklumat dan dia buat keputusan. Ada chip lah. Ada chip yang lebih hebat daripada otak. Tapi kita hanya lebih yakin dan percaya bila kita dengar kajian daripada inilah Mat Saleh ataupun orang yang bidang doktor yang buat. Sedangkan Al-Quran dah sebut dulu. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Hati yang mereka ada akal dengannya. Hati tu dia ada akal, dia ada otak dia sendiri. Bila Quran sebut kita rasa macam biasa, tapi bila kita baca kajian-kajian doktor kita rasa wow, mind blowing sangat. Kan? Itulah yang tidak terjadi kepada jibal. Dia tidak mind blowing dengan manusia punya eksperimen kan, ataupun discovery, tapi dia yakin bila Allah sebut begitu, dia yakin hebat. Itulah dia ciptaan
ciptaan Allah. Sebab itu Allah sebut hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini dia makhluk aku, ciptaan aku. Hebat tak? Dan ia hanya boleh didapati oleh orang-orang yang berilmu saja, yang belajar. Hati ni yang mana satu ya Ustaz? Ada hati kita ke? Hati betul-betul ke? Baik, ini yang kita bawakan tu, yang umpama jantung kita kat mana? Kita kat mutasaddiq. Baik. Yang jantung kita itu, yang eksperimen nanti saya forwardkan. Ingatkan saya untuk forwardkan dia satu kajian yang sangat-sangat menarik mengenai hati. Dan Baik, bertepatan dengan Al-Quran dengan lah. ilmu itu dia akan memecah belahkan hati. Baik. Dan dengan ilmu itu juga daripada perkataan mutasaddiq, dia akan menjadi apa? Menjadikan seseorang itu jadi apa? Ni Ajar Nurul ingat ni. Jadi pening. Baik. Menjadi pening, kan? Pening. Kenapa tiba jadi pening? Kenapa jadi pening? Sebab nak berfikir, kena berfikir. Baik. Saya tuliskan sikit perkataan mutasaddiq. Ayat kita mutasaddian. Baik. Apakah root word dia ataupun kata dasar dia? Kata dasar dia adalah sin dan ain. Asal dia sadda'a. Betul. Kita potong lagi, dia tinggal sad, tinggal dal, tinggal ain. Itu sahaja yang akan tinggal sad, dal dan ain. Baik. Kalau kita buka pada kamus, kita cari perkataan sad, dal dan juga ain. Baik. Kita akan jumpa apa? Mana cerita? Saya paparkan. Supaya kita ada siapa ada akses kamus bahasa Arab? Sekejap. Ada tapi tak simpan. Okay, tak apa saya buka sekejap. Saya nak kita semua lihat. Saya sharekan skrin. Baik, boleh nampak Google saya? Kita cari perkataan sad dan juga ain. Baik, apa akan keluar? Maknanya kita cek mu'jam. Baik, ini kamus. Rekahan benua ada. Kita cari dia ada Arabic. Saya cari makna lah, saya tulis ni perkataan makna. Baik, dia tulis retak. Baik, baik. Berterjemah daripada kamus Al-Ma'ani. Baik, maksudnya apa? Retak, retakan, pecahan, robekan, celah. Kita bagi bawah lagi. Baik, kita ada kat sini. Sakit kepala. Dia ada sakit kepala. Dia ada Migraine. Ni, mereka sakit kepala. Pecah. Maka terus tenanglah. Apa tu? Mereka jadi sakit kepala. Okey, baik. Sebab itu saya kata kerana memang perkataan sada'a itu Pecah belah. maksudnya selain daripada pecah belah, maksudnya juga adalah pening. Sakit kepala, pening. Baik. Mana pula bila ada ilmu pecah belah ya? Dia banyak fikir macam-macam hati dia tu akan dirobek-robek hati dia tu. Dia punya kita kata sebab apa? Hati ada apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati ada dua. Hati ada fujur dan juga takwa. Dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada dia fujur yang tidak baik dan juga takwaha. Dan juga takwanya. So kena pilih antara dua ni. Asyam. Ada surah Jamsi wa duhaha. yang ke-90. Betul lah pemilihan. Ayat yang ke-8. Baik, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Jadi manusia ada dua jalan yang dia kena pilih, fujur ataupun takwa. Yang dia tak kena pilih.
maka dengan ilmu dia memecahkan fujur itu. Dia memecah belahkan kejahatan itu. Itu mutasaddi'. Maksudnya dia memecah belahkan. Satu lagi makna soda'a, maksud dia adalah pening. Adalah pening. Dia pening kepada dua perkara. Apa dia? Yang pertama ialah pening untuk belajar. Nak dapat ilmu, dia akan melalui pening yang pertama. Pening yang kedua adalah Pening mengajar. Menyampaikan. Ataupun dakwah. Ataupun kita sebut sebagai share. Kan? Baik. Kita lihat surah yang ke-15 ayat 94. Surah 15 ayat 94. Untuk apa? Itu. Ada muka surat 267. Muka surat 267. Surah An-Nahl, surah yang surah yang ke-15, maaf. Surah yang ke-15. Surah Al-Hijr. Surah yang ke-15 ayat 94. Ini sebab di hujung surah Al-Hijr diletakkan surah An-Nahl. Sebab dia penghujung surah bawah tu An-Nahl. Ayat 94 muka surat 267 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. 94. Terjemahan. Boleh itu. Sampai kelas surat. Mana je ayah? Ada. Ustaz duk tengah cari ni. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Baik. Fasda' bima tu'mar. Terjemahan letakkan sampaikanlah secara terus terang. Dia letakkan terjemahan itu sesuai dengan makna ayat. Baik. Tapi kita dah tahu mutasaddi' dalam ayat yang sedang kita bincangkan tadi. Sada'a, perkataan sad, dal, ain, dia maksudnya adalah merubih ataupun pecah belah. Satu lagi maksudnya adalah pening. Terus terang. Maka seolah Allah nak kata, maka berpening-peninglah wahai Muhammad dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad? Berdakwah lah. Berdakwah untuk menyampaikan apa? Perkara yang benar. Menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran. Menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Quran. Dan Allah Nabi Muhammad dengan Al-Quran, maka Allah suruh sampaikan. Dan Allah kata fasda' bima tu'mar. Maka berpening-peninglah engkau wahai Muhammad dalam nak menyampaikan Al-Quran itu. Apa yang diperintahkan kepadamu. Ini pening juga ke dia sebut Ustaz, tapi dalam konteks ayat ni dia kata terus terang. Ya, ini kerana disebutkan dalam konteks ayat. Kita dapat dalam bahagian tadabbur kita melihat pada konteks ayat dan kita melihat juga pada makna perkataan tersebut. Mungkin dia sebut pening tu, pening macam mana nak menghadapi orang tu, bukannya pening dengan apa yang nak didakwahkannya kan. Ya, betul. Cabaran dia. Bukan nak suruh pening, maksud bukan nak suruh pening betul-betul, tak, maksudnya banyak cabaran. Kalau kata malam ini, kalau kata kita tak belajar tadabbur, dia susah ke senang? Susah. Kalau macam maksud dia, kita hanya baca Quran dah rasa cukup dah. Tak payahlah tadabbur. Kita akan rasa lebih senang ke lebih susah sebenarnya? Lebih relax ke? Lebih relax. Kalau tak belajar bahasa Arab Al-Quran, lebih relax ke ataupun lebih susah? Lebih relax lah. Lebih relax lah tak belajar. Tapi jadi susah. Sebab kita berpening-peningan. Sebab belajar dah jadi susah. Kalau tak belajar tak susah. Kalau orang
dia tak nak ambil tahu tentang Quran, dia tak akan rasa susah pun. Orang yang rasa susah bila dia decide nak ambil tahu tentang Quran, Betul. dia nak belajar Quran, dia nak faham, maka dia akan lalu fasda tu. Dia akan lalu berpening-pening, payah nak fikir. Dah lah nak belajar satu hal, lepas tu dah belajar Nak fikir pula pula. kat batang hidung sendiri. Dah kan. Lepas tu fikir macam mana pula aku nak kena amalkan ni. Nak amalkan, nak beritahu orang. Nak beritahu orang, aku nak terap dalam family. Macam mana nak Dia akan convince orang. Ya. Nak Dan amal dia tu adalah- pun tak reti. Dan secara asalnya Lepas jauh tu lebih mudah. rasa cabaran dia lebih lah Ustaz. Sebab dah tahu tak tahu nak apply apply. pula. Betul. Rasa bersalah lagi. Betul. Itulah dia amanah yang Allah berikan, yang gunung menjadi mutasaddian. Orang yang dengan amanah itu, dia bukan saja akan rasa tak tertanggung, tapi dia nak menyampaikan, nak beramal, nak faham, itu sungguh buatkan dia rasa macam pening dah, tak tahu nak buat apa. Amanah besar. Ya Allah kata manusia bodoh ya. Itu yang Allah gunakan fasda. Maka berpening-peninglah. Maka kalau orang yang dia makin nak dekat dengan Quran dan dia rasa susah dan makin rasa pening, maka sebenarnya dia berada atas jalan yang betul. Tapi kalau dia dengan agama ni dia rasa macam relax je, tak ada apa benda kan. Dia mudah dengan agama, dia rasa mudah, tak ada pun pernah rasa susah, rasa pening, payah. Tenang Maka je. ada masalah dengan agama dia. Kerana orang yang makin dia nak dekat dengan Allah, maka jalannya itu akan pasti makin susah dan dia akan makin pening kan. Dan memang bila kita makin belajar tadabbur, kita akan makin rasa pening, makin rasa ya Allah apa benda lah aku dah buat dengan kehidupan aku ni. Ya Allah berapa je banyak masa yang aku ada ni, sedangkan tanggungjawab aku yang aku nak kena buat ni banyak sangat. Dia hanya akan dapat kesedaran itu bila dia mula belajar. Kalau kita tak belajar, kita akan rasa okey je dengan kehidupan kita. Akan rasa okey, tak ada apa masalah pun. Satu perkataan dia dekat 1 jam lebih lah memang pening. Dah. Pasdah je. Fasda. Masih kan Khafa. Okay. Hebatnya. Maka berpening-pening itu, Hebatnya ayat Allah ni. berpening-pening itu pada nak belajar tentang amanah ini, iaitu Quran, dan pada nak mengajar, nak sampaikan, nak share pada orang lain. Kita semua akan menghadapi kepayahan yang susah sangat sampai kita pening. Satu je, kita nak sampaikan, nak share, nak tegur ahli keluarga pun kita dah tak tahu nak buat macam mana, betul tak? Itu je pun dah cukup memeningkan kita, macam mana nak buat. Belum lagi kita nak cerita tentang apa yang terjadi pada nanti keturunan kita pun di luar kan, masyarakat dalam kejiranan kita dan sebagainya. Dan dalam family kita pun kita dah cukup pening dah fikir kan. Tapi hanya orang yang berfikir sahaja yang rasa pening itulah. Orang yang tak fikir dia rasa elok je, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa masalah. Maka berpening-peninglah dalam dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan amanah yang Allah berikan ini. Maka berpening-peninglah seperti mana gunung yang menjadi khasyian, menjadi hina, menjadi rendah diri, dan juga mutasaddian, menjadi pecah belah, menjadi tak keruan, menjadi susah payah dengan Al-Quran yang kalau diberikan kepada dia. Kenapa? Kerana dia takutkan kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Kerana dia tahu nanti dia pada hari akhirat dia akan ditanya dan nanti dia akan berhadapan dengan azab. Maka azab itu yang juga menjadi ketakutan kepada diri dia. Maka inilah perumpamaan misal yang Allah bawakan kepada manusia. Mudah-mudahan manusia itu berfikir, dan tidaklah dapat berfikir manusia itu kecuali orang-orang yang berilmu. Ustaz, ya saya. Ustaz ada soalan satu Ustaz. Silakan. Gunung ni ada roh tak Ustaz? Ada roh. Ada. Apa roh? Aja saya tanya. Ya. Gunung ada roh. Wallahu alam. Wallahu alam. Memang besar. Wallahu alam. Tapi mereka hidup juga itu je. Semua diorang semua tu ada roh ataupun tidak, wallahu alam. Kan, tapi sebab kalau dia pada kebiasaan kita, semua yang hidup itu ada roh. Ada roh. Kalau
ikut pada tahap ilmu kita, yang hidup itu ada roh. Sebab dia sebab Memang dia besar. sujud kepada Allah, Ustaz. Ya, Kan? betul. Dia bersujud kepada Allah tapi cara dia lah. Tak Betul, nampak dia ada sujud ya. Dia Dia sujud dan juga kalau sujud habis kita. dia sujud. Dia bila kalaulah gunung itu sujud, apa yang akan terjadi pada manusia? Tu galangan. Dia akan manusia akan memenuhi media sosialnya dengan gambar gunung bersujud. Itu je. Betul je. Betul. Tak jadi apa-apa. Sebab apa? Dia tak nak gunakan itu untuk berfikir. Tengoklah bila ada gambar pokok macam bersujud ke, ada gambar bayangan putih kat Kaabah ke, orang duk viral yang itu je. Betul. Orang tak ambil pengajaran pun daripada perkara tersebut. Kan? Orang hanya nanti nak ambil pengajaran bila dah berada betul-betul depan mata. Kan macam sekarang ustaz untuk kata kiamat dah dekat. Yang orang sibukkan apa? Duk sibuk mengkaji teori konspirasi bila lagi. Yang ni bila nak jadi? Yang ni bila nak jadi? Duduk sibuk fikir yang ni bila nak jadi, yang ni bila nak jadi, itu je. Persediaan untuk menghadapi itu dia tak hiraukan. Dia tak hiraukan pun. Kenapa? Kerana dia tidak yatafakkarun. Tidak memikir. Tak mahu nak berfikir. Kata Zakarun. Kenapa tak boleh nak berfikir? Kata Zakarun. Kan? Allah dah sebutkan yang boleh, yang akiluha itu adalah orang yang berilmu. Akal itu berada di mana? Akal itu berada di hati. Ingat tak dia balik kepada ayat yang la tufsidu fil ard tu? Awal surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah yang Allah sebut jangan buat kerosakan tu. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Apa lagi surah Al-Baqarah Ustaz? Tu yang tak tahu tu. Ayat yang ke-11, ayat ke-11 tu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi. Mereka kata tak, kami ni orang-orang yang buat baik, orang-orang yang memperbaiki lagi apa yang rosak di muka bumi ni. Baik, apa yang sebabkan mereka itu menjadi rosak? Dia balik pada ayat sebelum itu. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka bila hati itu dah rosak, macam mana? Maksudnya apa? Otak dalam tu, akal dalam tu rosak ke elok? Bertambah lagi Ustaz. Kalau hati itu dah rosak, maka akal yang ada dalam hati itu juga pasti akan turut rosak. Maka bila dah tak boleh berfikir secara waras menggunakan hati, maka itulah tak dapat nak melihat, ilmu tak dapat lagi nak masuk ke dalam tu, nak menjadikan hati itu boleh nak berfikir. Menjadikan hati itu boleh nak berfikir. Kerana apa? Dah ada sakit di dalam, ada penyakit di dalam hati tersebut. Yang Allah sirati mereka, pendengaran mereka tu yang mana ya? Ayat mana? Yang ini khatamallahu ala qulubihim, ayat atas tu, ayat ke-7. Ayat 7 ya. Tu ingatlah Ustaz. Ya. Khatamallahu. Maka sebab itu penting sangat kan Nabi selalu ingatkan untuk jaga hati. Kan Nabi kata dalam badan ada seketul kan. Kalau rosak semua. Kalau elok semua. Itulah dia hati. Sebab apa? Itu tempat berfikir. Nak buat keputusan, nak proses, tindakan, itu semua ada kat situ. Tapi orang kata kadang-kadang itu kasar katanya bila kita buat sesuatu benda yang tak kena tu, kamu tak ada otak ke? Lain kan? Sebenarnya dalam hati. Itu yang kadang orang kata jangan nilai pakaian orang tu tak tutup aurat, tapi hati dia baik kan. Macam mana hati itu baik kalau luaran dia itu terzahir yang tidak baik? Tak mungkin lah. Kan? Macam ni kita nak kata orang yang terima rasuah tu baik. Orang terima rasuah tu kan. Macam ni kita nak kata orang yang merompak tu baik. Sebab perbuatan dia tak baik. Macam ni kita nak kata orang yang dia pukul orang lain, bunuh orang lain tu baik. Tak boleh nak katalah. Sebab apa? Itu terlahir daripada apa? Dalaman dia. Terlahir daripada hati. Wallahu ta'ala alam. Itu ayat yang ke-21 daripada surah Al-Hasyr. Alhamdulillah kita selesai pada ayat ini insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Dan mohon maaf jika ada tersalah kata, terkata bahasa. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum
اللهم اجعل هذا جماعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع